KPM. Selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa bersemangat. Nama cikgu, Cikgu C. Cikgu mengajar di SNK Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk 2.2 respirasi sel dan fotosintesis sains tingkatan 1. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran kali ini, mari kita tontoni suatu demonstrasi dahulu. Menakjubkan perkataan keluar selepas disembur dengan lalutan tersebut. Tahu tak murid-murid apa yang berlaku? Ya, lalutan tersebut merupakan lalutan iodin dan ia menukarkan kertas putih yang telah disapu dengan kanji kepada warna biru hitam. Maka muncullah perkataan yang telah ditulis di atas kertas tersebut. Tahu tak makanan apa yang mengandungi kanji? Mari kita guna lalutan iodin ke atas makanan-makanan harian kita. Kita mulakan dengan roti dulu. Wah, roti berubah kepada warna biru hitam. Dengan itu, ia menunjukkan roti mengandungi kanji. Mari kita cuba pula ke atas kentang yang kita makan. Kentang yang kita makan juga berubah warna. Selepas 10 minit, kentang yang kita makan bertukar kepada warna biru hitam. Dengan itu, kentang juga mengandungi kanji. Boleh tak murid-murid senaraikan contoh makanan yang mengandungi kanji? Bagus sekali. Nasi, mi, ubi-ubi, pasta, spaghetti, pizza, donat dan lain-lain lagi. Kesimpulannya, iodin digunakan untuk menguji kehadiran kanji dengan bertukar warna kepada warna biru hitam. Tahu tak murid-murid apa itu kanji dan proses apa yang menghasilkannya? Ya, tumbuhan hijau menghasilkan glukosa menerusi proses fotosintesis dan kemudiannya disimpan dalam bentuk kanji. Tahu tak murid-murid tentang proses fotosintesis? Jom kita lihat objektif pembelajaran hari ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran yang berikut. Pertama, murid-murid seharusnya dapat berkomunikasi mengenai respirasi sel. Kedua, berkomunikasi mengenai proses fotosintesis. Ketiga, membezakan proses respirasi sel dengan fotosintesis. Terakhir sekali, menerangkan berkaitan proses respirasi sel dan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ya,
Fotosintesis merupakan suatu proses yang dijalani oleh tumbuhan hijau untuk mensintesiskan makanan dalam bentuk glukosa dan akhirnya disimpan dalam bentuk kanji. Apa yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalani proses fotosintesis? Mari kita lihat video ini. Apa yang diperlukan untuk memasak makanan? Kita perlukan seorang tukang masak, api sebagai tenaga dan bahan-bahan masakan. Sebenarnya ia sama dengan proses fotosintesis. Mari kita lihat slide seterusnya. Untuk memasak, kita perlukan seorang chef atau tukang masak, bahan masakan dan api. Ia sebenarnya seakan-akan sama dengan proses fotosintesis. Bagi fotosintesis, ia juga perlukan seorang tukang masak iaitu kloroplas yang bertugas menghasilkan makanan. Kita juga perlu bahan-bahan untuk masakan iaitu karbon dioksida dan air. Di samping itu, kita juga akan menggunakan tenaga untuk memasak iaitu tenaga cahaya. Menakjubkan, tumbuhan hijau juga seolah-olah memasak seperti manusia. Boleh tak murid-murid ingat apa yang diperlukan untuk tumbuhan menjalani proses fotosintesis? Ya, bagus sekali. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida, air, kloroplas dan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk glukosa dan akhirnya disimpan dalam bentuk kanji serta oksigen kepada kita semua. Murid-murid tahu apa pula proses respirasi sel? Ya, mungkin ramai yang akan beranggapan bahawa respirasi sel itu proses pernafasan. Tetapi respirasi sel sebenarnya proses kita mendapatkan tenaga melalui penguraian makanan. Pada manusia sebenarnya seakan-akan sebuah enjin kereta. Tahu tak kenapa? Mari kita lihat cara enjin berfungsi. Sebuah enjin memerlukan bahan bakar seperti petrol dan juga oksigen.
Hasilnya, gas karbon dioksida dan tenaga untuk menghasilkan pergerakan. Badan manusia pula memerlukan bahan bakar iaitu glukosa atau makanan dan juga oksigen. Hasilnya, gas karbon dioksida juga dihasilkan. Dan yang paling penting sekali, ia memberi kita tenaga. Menakjubkan. Sebenarnya, badan kita seakan-akan sebuah enjin kereta. Tapi tahu tak murid-murid, bahagian badan yang menjalankan proses respirasi sel? Ya, jawapannya mitokondria. Apa perbezaan antara respirasi sel dan fotosintesis? Yang pertama, fotosintesis berlaku di kloroplas, manakala respirasi sel berlaku di mitokondria, iaitu tempat berlakunya kedua-dua proses ini berbeza. Dengan itu, hanya tumbuhan hijau dan mikroorganisma yang mempunyai kloroplas dapat menjalani proses fotosintesis. Respirasi sel pula boleh berlaku pada haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Fotosintesis merupakan proses mengerak tenaga kerana ia mengerak tenaga cahaya matahari untuk menghasilkan makanan. Manakala respirasi sel pula membebaskan tenaga iaitu membekalkan tenaga kepada organisma sebagai hasil daripada proses ini. Daripada persamaan proses fotosintesis, kita dapat lihat tenaga berada di bahagian hadapan, iaitu prasyarat untuk fotosintesis berlaku. Tenaga pula berada di bahagian belakang persamaan respirasi sel sebagai hasil proses tersebut. Seterusnya, kita dapat lihat proses fotosintesis menghasilkan atau mensintesiskan glukosa. Respirasi sel pula menguraikan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Hebatkan kita dapat lihat perbezaan kedua-dua proses dengan membandingkan persamaan untuk
kedua-dua proses ini. Fotosintesis hanya berlaku apabila terdapat kehadiran cahaya sahaja, kerana cahaya merupakan suatu prasyarat untuk proses ini berlaku. Manakala respirasi sel pula berlaku setiap masa, asalkan badan kita mempunyai simpanan makanan setiap masa. Wah, banyaknya kita boleh dapat daripada persamaan-samaan kedua-dua proses. Akhir sekali, kedua-dua proses fotosintesis dan respirasi adalah saling melengkapi. Tahukah murid-murid kenapa ia sedemikian? Jom kita lihat slide yang seterusnya. Karbon dioksida yang dihasilkan menerusi proses respirasi sel akan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk menjalani proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan menerusi proses fotosintesis pula akan digunakan oleh organisma untuk menjalani proses respirasi sel. Akhir sekali, glukosa yang dihasilkan menerusi proses fotosintesis akan digunakan oleh organisma untuk menjalani proses respirasi sel bagi menghasilkan tenaga kepada organisma tersebut. Sebagai rumusan, kedua-dua proses ini saling melengkapi dari aspek karbon dioksida, oksigen dan glukosa, kerana proses ini akan menghasilkan nia untuk digunakan oleh proses yang satu lagi. Maka, kita juga boleh menganggap gabungan kedua-dua proses ini sebagai suatu kitaran. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama, apakah proses fotosintesis? Betul, fotosintesis ialah suatu proses yang dijalani oleh tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan. Tumbuhan hijau seolah-olah seorang tukang masak yang memasak makanan sendiri seperti manusia. Soalan kedua, apakah pula respirasi sel? Sedia? Jom kita semak jawapan. Bagus sekali. Respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Seperti contoh yang saya guna, pembakaran petrol dalam enjin kereta memberi tenaga kepada kereta tersebut. Soalan ketiga, apakah keperluan untuk menjalani proses fotosintesis? Betul. Pertama sekali, tumbuhan hijau memerlukan karbon dioksida, air, kloroplas dan cahaya matahari. Soalan keempat,
Senaraikan perbezaan antara proses fotosintesis dan respirasi sel. Ya, fotosintesis berlaku di kloroplas, respirasi sel pula berlaku di mitokondria. Fotosintesis merupakan proses mengerak tenaga, iaitu tenaga cahaya. Respirasi sel pula menghasilkan dan membebaskan tenaga. Fotosintesis menghasilkan glukosa. Respirasi sel pula menguraikan glukosa. Akhir sekali, fotosintesis hanya berlaku sekiranya terdapat kehadiran cahaya, manakala respirasi sel pula berlaku setiap masa. Soalan kelima. Kenapa proses fotosintesis dan respirasi sel saling melengkapi? Ya, karbon dioksida yang dihasilkan menerusi proses respirasi sel akan digunakan oleh tumbuhan hijau untuk menjalani proses fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan menerusi proses fotosintesis pula akan digunakan oleh organisma untuk menjalani proses respirasi sel. Akhir sekali, glukosa yang dihasilkan menerusi proses fotosintesis akan digunakan oleh organisma untuk menjalani proses respirasi sel bagi menghasilkan tenaga kepada organisma tersebut. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid seharusnya dapat berkomunikasi mengenai respirasi sel. Kedua, berkomunikasi mengenai proses fotosintesis. Ketiga, membezakan proses respirasi sel dengan fotosintesis. Terakhir sekali, menerangkan berkaitan proses respirasi sel dan fotosintesis.
semua ni kan? Sekiranya murid ingin bertanya atau mendapat maklumat yang lebih, boleh ikuti saya di IG pribadi saya, iaitu SII_DL0525. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!